اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam guys. Bertemu lagi dengan saya Radio 12 Malam sama dengan Angah. Okey, sebelum saya ngoceh lagi panjang, dekat sini saya nak maklum. Untuk channel Pustaka Fakta, channel saya yang satu lagi yang berkongsikan tentang fakta-fakta sejarah dunia, Islam dan segalanya lah kan. Dekat dalam tu. Nak sini nak bagi tahu dalam tempoh 3 bulan, makin kuat pula Izzah sini. Dalam tempoh 3 bulan ni terpaksa berehat sebentar. Sebab saya tak tahulah. Mungkin dia orang takut kot sebab saya ceritakan dalam tu tentang Al-Qassam. Dia orang tak boleh nak terima hakikat kot. Jadi saya kena berehat dalam tempoh 3 bulan. Jadi dalam masa yang sama sekarang ni saya sedang membangunkan satu lagi channel yang lebih kurang macam Pustaka Fakta. Sebab saya tak boleh nak duduk diam lah. Sebab banyak benda yang saya ingin kongsikan dengan berkat bakat yang tak seberapa daripada yang saya ada ni. Selain daripada mengoceh dengan kisah-kisah seram macam ni, novel-novel macam ni, saya ingin juga berkongsi fakta-fakta yang mana yang sedikit saya tahulah untuk kita kongsi dengan yang lain-lain. Jadi saya minta jasa baik pada kawan-kawan dalam ni, kalau boleh untuk support saya juga di channel baru saya tu yang nama dia Nota Khalifah. Minta support kawan-kawan kat sana ya. Kita bertemu juga dekat sana insya-Allah. Baiklah, tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan daripada kisah Tamar Jalis episod yang ke-48. Ini episod yang terakhir untuk jilid 2 tau. Jadi standby, nanti akan masuk jilid yang 3 pula. Okey. Kita teruskan dengan tajuk Bertemu Ibu Santau. Hidung dan mata saya tekankan ke badan Datuk dengan sekuat hati. Genggendang telinga saya terus juga menangkap bunyi suara orang ketawa yang sambung menyambung. Bila suara orang ketawa itu berakhir, segera digantikan dengan bunyi tapak kaki binatang yang sedang berlari. Macam bunyi tapak kaki kerbau yang dikejar harimau. Saya ketakutan, bulu tengkuk meremang. Badan Datuk saya paut sepenuh tenaga. Saya tak mahu berpisah dengan Datuk. Dalam saat yang serba gawat itu, saya rasa bahu kanan saya dipegang oleh orang. Badan saya terus menggeletar. Tamar, kau tu cucu Tok. Saya terdengar suara Datuk cukup jelas. Tangan yang terlekap atas bahu saya segera bergerak ke kepala. Cucu Tok harus berani. Hanya orang yang berani dan tegas sahaja yang boleh hidup dalam dunia yang penuh dengan tipu daya manusia ni. Tambah Datuk sambil menepuk-nepuk kepala saya. Wah, saya rasa episod akhir untuk jilid 2 ni makin mengancam ni. Dah terasa dia punya scene fight ni. Saya segera memisahkan muka saya yang terlekap di badan Datuk. Kelopak mata pun saya buka luas-luas. Saya jadi tergamam sebentar sambil mengedutkan kulit dahi. Ada sesuatu yang aneh dalam diri. Saya segera terfikir, apakah saya bermimpi ataupun berada dalam alam khayalan? Saya segera meraba kulit pipi, batang hidung dan juga daun telinga. Kemudian ibu jari saya gigit sekuat hati hingga terasa sakit. Ternyata yang saya tak bermimpi. Saya berada di alam nyata. Batang tubuh saya terpacak di atas bumi di halaman rumah domba di malam yang tidak berapa pekat. Tok, apa dah jadi? Tanya saya. Kita diuji dan diperdayakan. Kita harus melawan. Jika kita lari, berarti kita akan mati. Jawab Datuk sambil meletakkan tapak tangan kanannya di atas bahu kiri. Tangan kirinya diluruskan. Kaki kanannya dibengkokkan sedikit. Manakala kaki kirinya tetap dalam keadaan yang lurus. Bunyi angin yang merempuh daun pinang dan kelapa cukup kuat kedengaran. Putik-putik kelapa dan pinang berguguran ke bumi. Macam bunyi buah mempelam yang gugur yang pokoknya digoncang oleh manusia. Datuk segera merenung langit malam. Ada bulan yang berbentuk sabit yang mula didekati oleh awan hitam berbentuk kepala burung Garuda. Angin terus menderu. Sayup-sayup terdengar suara jampuk miang meningkah suara burung hantu yang mengilai di hujung dahan. Sesekali terdengar juga bunyi raungan serigala di kaki bukit. Semuanya menjadikan suasana malam itu cukup seram dan menakutkan. Bila saya renung ke arah kaki bukit,
terlihat kabus putih yang memanjang naik ke udara. Kabus itu bagaikan bergerak menuju pada saya dan Datuk dalam bentuk lembaga manusia yang bermata satu. Biasanya kabus tidak akan terus naik menuju ke langit, tetapi kabus yang saya lihat ini memang ganjil pada bentuknya yang seakan-akan bentuk pokok besar yang tanpa dahan dan ranting. Dalam keadaan bentuk pokok besar itu, ia kelihatan menembusi langit. Saya jadi bodoh dengan keadaan yang begitu pelik. Tiba-tiba, kabus yang berbentuk pokok itu mengepung diri saya dan Datuk. Apa yang wujud di hadapan kami ialah pemandangan yang semuanya kelihatan putih macam kain kapan pembalut mayat. Datuk masih lagi tidak berganjak dari tempat asalnya. Dia bagaikan tidak ambil kisah apa yang terjadi di hadapan matanya. Dalam sekelip mata, kabus yang berbentuk pokok besar itu menjadi manusia berkepala tengkorak. Dari leher ke perut, berbentuk badan ular sawa. Dari bahagian perut hingga ke bahagian lutut berbentuk ruas buluh. Anehnya, mereka tidak mempunyai kaki untuk memijak bumi. Keadaannya tergantung-gantung. Jumlahnya pula bukanlah sedikit. Inilah kot yang orang kata bergantayangan. Gantayang. Gam. Semua manusia tengkorak itu bergerak sambil mengeluarkan suara ketawa yang memanjang. Manakala bahagian mata yang berlubang mengeluarkan beribu-ribu kelip-kelip ataupun yang dipanggil sebagai kunang-kunang. Semua kunang-kunang itu menuju ke arah Datuk. Macam lebah yang keluar dari sarang kerana dikacau orang. Seluruh tubuh Datuk digayuti oleh kunang-kunang itu. Datuk terus melompat sambil berkata, Allahu Akbar, 3 kali berturut-turut. Hampir saja Datuk menyebut perkataan tersebut, kunang-kunang itu pun hilang. Datuk terus membaca sesuatu sambil membuka kain ikat di kepalanya. Dalam saat yang sama terdengar ledakan. Api pun menjilat seluruh kawasan tempat lembaga putih berdiri. Suara tangisan mula kedengaran. Bila api yang marah itu padam, saya dan Datuk tetap berada di tempat asal, iaitu di halaman rumah Dumba. Kita pulanglah, Tamar. Kalau kita marah lagi, padah buruk menanti kita. Bisik Datuk pada saya. Kami pun melangkah untuk pulang. Saya merasa amat kecewa dengan sikap Datuk kali ini. Datuk tidak mahu melakukan sesuatu supaya perjalanan pulang menjadi cepat. Masa mahu datang ke rumah Dumba tadi, dia suruh saya pejamkan mata sambil memaut bajunya. Kenapa masa mahu pulang, Datuk tidak mahu melakukan hal demikian? Timbul pertanyaan dalam hati saya. Cara tu dilakukan ketika ada hal yang dikirakan mustahak saja. Tak boleh digunakan ikut suka hati. Tanpa diduga, Datuk menyelesaikan masalah yang menghantui fikiran saya. Pelik jugalah. Saya tak bertanya pun. Saya tak mengeluh pun. Tapi Datuk tahu apa yang tersurat dalam hati. Itulah istimewanya Datuk saya. Kami terus melangkah dengan tenang dalam malam yang dingin memburu subuh. Kokok ayam sayup-sayup kedengaran bersama dengan titik air embun air embun. Tak malah dada terasa sempit lah malam ni. Kokok ayam sayup-sayup kedengaran bersama titik air embun subuh yang menjamah wajah saya dan Datuk. Melihat pada kedudukan bulan sabit, tiupan angin dan gerak awan, sekarang ni dah pukul 4 pagi. Kata Datuk ketika memasuki sebuah lorong kecil yang menuju ke jalan raya. Kiri kanan lorong itu ditumbuhi dengan pokok-pokok keduduk yang bergoyang. Saya terlihat seperti ada bayang-bayang manusia yang melintas di hadapan kami. Apa benda tu, Tok? Kau diam. Saya terus menggigit bibir. Bayang-bayang itu gaib entah ke mana. Dalam keadaan yang serba pelik itu, muncul pula seekor kucing hutan yang berbulu tebal. Matanya merah menyala merenung ke arah saya dan Datuk sambil membuka mulutnya luas-luas, mempamerkan kedua siung giginya yang putih dan tajam. Kucing hitam itu juga gaib dalam sekelip mata. Sudahlah, tak guna bersembunyi. Ilmu dunia tak ada yang kekal, semuanya bersifat sementara dan ilmu itu akan lemah kuasanya mengikut umur dan kekuatan diri kita. Bukankah kita ini hamba Allah? Saya terdengar suara Datuk bercakap ke arah tempat bayang-bayang manusia dan kucing hitam itu gaib. Bila Datuk selesai bercakap, terdengar salakan anjing macam mengejar sesuatu di kawasan yang tidak jauh dari tempat kami berhenti. Saya dan Datuk meneruskan lagi perjalanan. Kali ini langkah Datuk cukup panjang dan laju. Saya terpaksa berlari-lari anak untuk menyamakan langkah saya dengan langkahnya. Hasilnya, saya termengah-mengah dan badan terus berpeluh dalam dingin subuh. Datuk dan saya sampai ke kaki tangga masjid. Datuk terus membasuh kaki dan badan di perigi. Kemudian Datuk mengambil wuduk.
Selalunya bila Datuk berada dalam masjid, dia terus membaca Quran hingga terentak waktu subuh. Masa yang sedikit itu saya gunakan pula untuk tidur. Bangun, jangan tidur bertemankan syaitan. Datuk goncang badan saya yang tersandar di tiang masjid. Bila saya buka kelopak mata, saya dapati orang-orang kampung sudah berada dalam masjid. Saya juga diberitahu oleh Datuk yang azan sudah dilaungkan oleh salah seorang para jemaah. Saya mimpi, Tok. Mimpi apa? Saya terdengar suara orang menyanyikan lagu Pasir Roboh, Tok. Pasir Roboh, nanti saya akan search lagu tu. Mujurlah tamar dia dengan lagu Pasir Roboh. Bukan lagu Bobo di mana? No. Yang kau dengar tu suara azan. Syaitan ni, dia cuba menghayalkan kau. Pergi ambil wuduk sekarang. Sergah Datuk. Saya pun terus ambil wuduk dan menunaikan fardu subuh. Hebat juga awak malam tadi, ya? Ujar Mahyudin. Saya tak faham dengan apa yang awak cakap ni. Tak faham atau sengaja tak mau faham? Mahyudin tepuk bahu Datuk dan terus melangkah pulang. Saya yang berdiri dekat Datuk segera kedutkan dahi. Pelik juga saya memikirkan kata-kata Mahyudin itu. Apakah peristiwa yang terjadi malam tadi ada hubungannya dengan diri Mahyudin? Saya juga tidak dapat memastikan antara Dumba dengan Mahyudin. Siapakah yang lebih awal datang ke masjid? Saya juga tak tahu adakah mereka bertegur sapa di antara satu sama lain. Pagi itu, saya dan Datuk berjalan ke arah utara masjid, mencari air embun di hujung daun untuk disapu ke muka dan badan. Bila matahari pagi berada di paras pucuk kelapa dara, kami kembali ke masjid sebentar. Kau tunggu sini, biar aku yang masuk. Datuk menyuruh saya berdiri di kaki tangga. Dia pun melangkah ke dalam masjid. Kira-kira 3 minit kemudian, Datuk keluar dari masjid dengan wajah yang tidak begitu riang. Aku dah berjanji. Kalau tak, aku mau balik saja hari ini. Datuk semacam mengeluh di hadapan saya. Sebelum Datuk melangkah, dia terus membaca sepotong ayat dari Quran. Mohon pada Allah semoga perjalanannya ke tempat yang dituju tetap selamat dan diberkati. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, saya mengikut langkah Datuk yang tidak saya ketahui arah tujuannya. Bila saya dapati Datuk tidak melencong dari jalan tanah merah yang dilalui, saya sudah dapat menduga yang Datuk mahu pergi ke kedai Dumba. Saya gembira sangatlah kerana perut saya akan diisi dengan nasi lemak dan kopi. Dumba menyambut kedatangan kami di muka pintu dengan wajah yang riang. Dia memeluk tubuh Datuk sambil menyatakan rasa terima kasih yang tidak terhingga pada Datuk. Saya sangka awak dah lupa dengan janji awak pada saya. Malam tadi saya tunggu di rumah sampai pukul 3 pagi. Tapi kan awak tak datang. Dumba merugut di hadapan Datuk. Saya lihat Datuk mempamerkan senyum. Sepasang matanya meraut seluruh wajah Dumba. Bila Datuk merenung dengan tepat pada kedua-dua anak mata Dumba, cepat-cepat Dumba mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia bagaikan tidak mampu menahan sinar anak mata Datuk yang tajam dan bercahaya itu. Dumba menarik Datuk ke dalam kedai tanpa mahu mendengar jawapan dari Datuk atas pertanyaan yang diajukan olehnya. Jangan duduk sini. Mari, kita masuk ke bilik saya. Ujar Dumba ketika Datuk menarik bangku untuk duduk dalam ruang kedainya. Datuk renung ke arah bilik yang ditunjukkan oleh Dumba dengan jari telunjuknya. Bilik tersebut terletak di bahagian dapur kedai yang dipisahkan oleh satu ruang khas selebar 4 kaki. Pintu bilik dibuat dari papan yang sudah diketam tanpa palang zigzag. Ada 2 pasu bunga yang terletak di kiri kanan pintu yang ditanam dengan pokok daun hati-hati serta lidah buaya. Dumba pun membuka pintu. Kami pun masuk dan duduk bersila di lantai menghadapi sebuah meja panjang yang rendah. Bentuk meja itu hampir menyerupai meja yang digunakan oleh orang Jepun ketika minum teh. Tiang meja dibuat dari buluh. Begitu juga dengan bahagian permukaan meja yang dianyam dengan buluh yang terlalu indah dan seni pembuatannya. Beberapa pokok buluh aur, buluh betung dan buluh lemang ditanam dalam pasu besar pada setiap sudut bilik, menjadikan suasana dalam bilik itu cukup tenang dan aman. Tetapi agak seram. Seorang pekerjanya masuk lalu meletakkan 3 cawan kopi bersama 3 pinggan kecil nasi lemak. Dumba duduk bersila di sebelah meja buluh tersebut. Minumlah dan makanlah. Ini yang ada untuk awak berdua, kata Dumba.
Saya pun memperkemaskan sila lalu membongkok untuk memegang tangkai cawan. Secara mendadak, Datuk mendehem sambil menepuk pangkal peha kanan saya. Saya pun tak jadilah pegang tangkai cawan tu. Minum, jangan segan-segan. Suara Dumba cukup ramah. Datuk anggukkan kepala sambil menyeluk saku bajunya. Datuk mengeluarkan sejebis kain merah yang selalu digunakannya untuk mengikat kepalanya. Kain itu Datuk genggam. Datuk tarik nafas panjang-panjang. Sepasang mata Datuk merenung air kopi di dalam cawan dengan renungan yang amat luar biasa sekali. Saya terkejut. Cawan di hadapan saya dan Datuk kelihatan merekah dan akhirnya terus pecah berkecai. Air kopi melimpah atas meja buluh. Pinggan nasi lemak pula terbalik dengan sendirinya. Dumba terus memegang bibir meja. Suasana cerah dalam bilik segera bertukar menjadi agak kelam. Macam hari mahu hujan. Saya tak berbuat apa-apa. Punggung saya bagaikan terpaku di lantai. Tak boleh bergerak walau seinci pun. Kerongkong saya tiba-tiba terasa sakit dan pedih untuk menelan air liur. Antara Datuk dan Dumba bagaikan ada pertarungan secara kebatinan. Masing-masing menggunakan tenungan kekuatan kuasa mata. Saya lihat Datuk meletakkan ibu jari kirinya atas muka meja. Ibu jari itu Datuk tekan hingga bahagian yang ditekan itu mengeluarkan asap serta berlubang. Saya senang berhadapan dengan awak, Dumba. Kita boleh mencari kejujuran di sini. Suara Datuk parau. Urat matanya kelihatan merah tersembul. Dumba berhenti memegang bibir meja. Bahagian bibir meja yang dipegangnya kelihatan hitam. Dumba termenung sejenak. Saya bukanlah orangnya untuk awak jadikan musuh. Tambah Datuk sambil berdiri. Dada saya terasa panas macam ada bara api di dalamnya. Saya cuba bangun, tapi tak berdaya. Punggung saya terasa sangat berat. Dumba terus duduk bertafakur. Kedua belah ibu jarinya dilekatkan ke lubang hidung. Datuk mula bersikap kurang ajar. Datuk pijak dada meja yang dibuat dari buluh. Dumba tidak juga bergerak dari tempatnya. Perlahan-lahan Dumba meletakkan tangan kanannya di atas meja. Ketika itu juga, cahaya panas mula masuk ke dalam ruang bilik. Batang tubuh Datuk yang berdiri menciptakan bayang yang memanjang di atas lantai. Dumba bangun bagaikan kilat lalu melintasi bayan Datuk sambil menghembuskan nafas dengan sekuat hati pada ibu jari kirinya yang terlekap di hidung. Hei Dumba, jangan khianati aku. Pekik Datuk sambil menundukkan badan. Hembusan angin dari hidungnya tepat mengenai tiang bilik. Tiang itu berasap dan berlubang. Saya kira kalau hembusan angin dari hidung Dumba kena pada tubuh Datuk, tentu tubuh Datuk berlubang dari belakang hingga ke dada. Bila asap di tiang itu hilang, saya lihat di lantai pangkal tiang ada habuk dalam bentuk abu yang berkilat-kilat. Datuk menepuk dadanya dengan tangan kiri. Habuk yang terkumpul segera berselerap menjadi dua bahagian. Bahagian pertama menjadi serbuk kaca yang halus, manakala bahagian kedua terdiri dari miang-miang buluh yang bercampur dengan sejenis getah dari pokok ipoh. Dumba tersandar di dinding bilik. Dia kelihatan tidak bermaya, kemudian jatuh perlahan dan terduduk di situ. Seluruh mukanya berpeluh. Mengakulah Dumba, semua kejadian yang berlaku kat sini, puncanya daripada kau. Aku tahu kau mahu menguji aku. Sebab tu, kau kenakan pemandu lori balak yang minum di kedai kamu. Datuk meluahkan perasaannya. Dumba tidak berkata walau sepatah pun. Saya menarik nafas dengan rasa lega yang amat sangat kerana saya dah boleh bergerak dan bangun. Dada saya yang terasa panas tadi pun dah kembali normal. Demi Allah yang Maha Besar, kalaulah aku tahu niat kau dari mula-mula dulu, aku takkan berjanji mahu menolong kau. Apakah daya keikhlasan dan kejujuran hatiku sudah kau salah tafsirkan? Kau mahu memperdayakan aku, Dumba. Datuk terus mengelak. Wajahnya kelihatan muram, penuh dengan rasa hampa dan kecewa yang amat sangat. Matahari yang bersinar garang di luar membekalkan cahaya yang cukup bagi menerangi seluruh sudut bilik. Wajah Dumba yang terkena sinar matahari kelihatan pucat, macam wajah orang mati. Datuk segera menghampiri Dumba. Datuk meletakkan tangan kanannya atas bahu Dumba. Ketika itu juga, saya lihat pergelangan tangan Datuk menjadi hitam kebiru-biruan, macam tangan orang yang terkena bisa ular tedung. Datuk segera mengikat pergelangan tangannya itu dengan kain merah. Kelima-lima jari Datuk menjadi hitam. Wajah Datuk terus berpeluh-peluh. Peluh itu menitik ke atas badannya.
Saya terkejut dan hampir tak percaya dengan apa yang saya lihat. Kelima-lima jari Datuk merekah dan retak seribu. Dari rekahan itu keluar air jernih menitik atas lantai. Beberapa saat kemudian, keadaan kelima-lima jari Datuk kembali dalam keadaan yang biasa. Wajah Dumba kembali berdarah. Tidak pucat lagi macam wajah mayat. Dumba, aku mau kau berterus terang. Dan marilah kita mencari sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain. Nada suara Datuk merendah. Dahi Dumba digosoknya berkali-kali. Datuk terus duduk bersila di hadapan Dumba. Kau ada masalah? Sila terangkan. Kalau boleh aku atasi, aku akan membantu kau. Datuk renung muka Dumba. Saya lihat Dumba kedutkan keningnya. Sepasang mata Dumba menatap tiap sudut bilik bagaikan mencari sesuatu. Sebenarnya, aku benci semuanya ni. Tapi aku tak ada cara lain untuk mengatasinya. Sama ada aku mahu atau tak, aku terpaksa juga lakukan. Apa yang awak cakapkan ni? Hal yang kau lihatlah. Ilmu santau yang kau amalkan ni ke? Ya, ilmu yang aku tuntut ni mengikat diri aku. Kalau aku tak lakukan dah dengan apa yang aku janjikan ketika menuntut dulu, anak bini aku jadi korban. Kerana sayang ke anak bini, orang lain kau korbankan. Ya, aku terpaksa. Datuk menggigit bibir. Dia masih kurang yakin dengan apa yang dikatakan oleh Dumba. Dia merasakan kata-kata itu merupakan satu perangkap bagi Dumba untuk menguji sejauh mana kekuatan diri Datuk. Sesungguhnya Datuk tidak mahu dirinya diuji ataupun dicuba. Datuk cuba, Datuk tahu yang dia serba kekurangan. Apa yang ada pada dirinya sekadar cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ceritakanlah apa yang terniat dalam hatimu, Dumba. Begini, aku tidak akan menurunkan ilmu ini pada keturunan aku kerana tidak menguntungkan. Tapi, bila aku mati, salah seorang daripada anak aku akan mewarisinya dengan secara tak langsung. Perkara itu dah terjadi di luar pengetahuan mereka dan kerelaan aku. Kalau mereka menolak bagaimana? Mereka akan jadi korban. Aku harap kau dapat menolong aku. Aku sudah menguji kamu. Aku tahu kau boleh berusaha ke arah tu. Datuk menarik nafas panjang. Kemudian Datuk minta Dumba menceritakan bagaimana hal itu boleh terjadi pada dirinya. Dumba pun bercerita dari A hingga ke Z. Menurut Dumba, dia berasal dari satu daerah di Mandailing, Sumatera Utara. Tempat ataupun kampung halamannya dipanggil Panai. Ayahnya bekerja di ladang cengkeh kepunyaan Belanda. Tuan punya ladang tersebut mempunyai beberapa orang ketua pekerja yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang tidak bertimbang rasa, selalunya menyeksa para pekerja. Akibat dari perbuatan ketua-ketua pekerja di situ, membuatkan ayahnya masuk ke hutan dan bertapa dalam sebuah gua dengan tujuan menuntut ilmu. Bila ayahnya keluar dari tempat pertapaan, ayahnya terus membalas dendam dengan menggunakan ilmu santau. Akhirnya, ayahnya mengambil upah membunuh orang dengan ilmu yang dituntutnya. Walaupun ayah saya handal, tapi dia mati juga ditikam orang dengan ranting buluh tumpat, kata Dumba dengan wajah yang sedih. Itu saja ke ceritanya, Dumba? Ada lagi. Kerana menuntut ilmu tu, adik perempuan saya jadi korban. Ketika ayah menuntut adik saya... Ketika ayah menuntut, adik saya dipanah petir dan mayatnya terus hilang. Menurut ayah, adik saya memang dijadikan makanan syaitan tempat ayah menuntut ilmu. Kasar betul dia punya apa... Orang kata apa? Lunch dia ni. Dinner dia ni. Jahat. Datuk menggaruk kepala yang tidak gatal. Sekali-sekala Datuk menjeling ke arah saya sambil mengerutkan dahinya. Saya tak tahu apa yang Datuk fikirkan. Suasana dalam bilik yang tadi cerah tiba-tiba menjadi agak gelap. Saya segera bangun dan membuka tingkap kecil di sudut bilik melihat ke langit. Ada awan mendung bertumpuk-tumpuk, tapi matahari masih lagi bersinar. Saya juga terlihat titik-titik yang halus turun dari langit. Jam ketika itu saya kira baru pukul 9 pagi. Macam mana dengan kau? Soal Datuk. Bila ayah meninggal dunia, saya bawa diri ke Perlis sambil mengamalkan ilmu yang diajar oleh ayah pada saya. Tujuannya untuk mempertahankan diri. Tapi... Dumba terus berhenti bercerita. Matanya merenung sayu pada Datuk dan saya. Datuk tidak putus asa. Dia terus mendesak Dumba untuk bercerita.
Kata Dumba. Sampai di Perlis, dia menetap di Kuala Perlis dan bekerja dengan kapal kecil yang berulang alik dari Kuala Perlis ke Setul. Setul ni adalah sebuah tempat di selatan Siam. Bila ada orang-orang Siam yang bersikap kasar dan menyakitkan hatinya, dia akan menggunakan ilmunya untuk membinasakan mereka. Saya akhirnya menikah dengan orang Kuala Perlis dan pindah ke Alustar dengan azam untuk membuang ilmu tersebut. Tetapi usaha saya tak berjaya kerana saya berazam mau meninggalkannya. Anak pertama saya mati muntah darah. Dan sejak tu saya terus mengamalkannya. Kata Dumba. Saya dan Datuk terus memasang telinga. Dari Alustar, saya pindah ke Perak iaitu di Air Tawar, dekat Setiawan, ke Gopeng dan Hutan Melintang. Setiap tempat saya bernaung memang ada manusia yang jadi korban yang kadang-kadang berpunca dari perkara yang kecil-kecil. Saya dan keluarga saya jadi kera sumbang. Kemudiannya apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke Pahang dan akhirnya menetap di sini. Saya tak sanggup lagi nak jadi pembunuh. Paling kurang setahun mesti seorang saya korbankan dengan santau. Kalau tak, diri saya yang akan jadi korban. Saya tersepit sekarang ni. Dumba berterus terang dengan Datuk. Datuk terus memisahkan kedua-dua belah lututnya yang bertemu dengan kepala lutut Dumba. Begitu juga dengan tangannya yang menindih tangan Dumba. Datuk mengisut ke belakang hingga terjadi ruang jarak selebar 2 kaki antara Datuk dan Dumba. Di luar, hujan rintik-rintik segera bertukar menjadi hujan panas yang agak lebat. Tempiasnya masuk ke dalam bilik. Datuk tidak mengetahui isi hati Dumba sampai ke akar umbinya. Bila semuanya perkara sudah diketahui, akan memudahkan kerja Datuk. Awak bermusuh dengan Mahyudin? Ya. Soal Datuk. Ya. Salah seorang anak sahabat karibnya jadi korban saya. Perkara tu terjadi secara tak sengaja. Ketika tu janji saya dengan ilmu yang saya tuntut sudah cukup tempohnya. Saya harus bagi satu nyawa. Orang yang saya pilih adalah orang luar. Tapi ketika saya lepaskan santau dari kuku, anak sahabat karib Mayu dia melintas dan muntah darah. Muhyiddin tahu hal ni? Dia tahu, tapi usahanya untuk binasakan saya tak berjaya. Sebab saya dilindungi oleh ilmu saya. Kau sebenarnya mahu membunuh aku pagi tu. Kerana aku dapat tepis angin yang datang, pemandu balak itu pula yang menjadi korban. Ya, saya ngaku awak orang luar. Dan saya kira awak adalah mangsa saya. Sayangnya sangkaan saya tak tepat. Rupa-rupanya awak tak berjalan dengan lidah dan gigi saja. Awak ada isi. Datuk mengeluh. Dia sudah mengetahui segala-galanya. Datuk terus bangun lalu menendang pasu yang berisi pokok-pokok buluh. Dumba hanya melihat apa yang Datuk lakukan dengan mulut separuh terbuka. Kau mahu memisahkan dirimu dengan ilmu santau Dumba? Soal Datuk. Ya. Pecahkanlah buluh yang jadi tiang meja ni. Ujar Datuk lagi. Dumba melakukan apa saja yang Datuk perintahkan. Bila tiang meja dari buluh itu dipecahkan, seluruh lantai bilik itu dipenuhi dengan kaca-kaca yang halus, rambut dan serbuk dari miang buluh. Ini ibu santau? Tanya Datuk. Dumba anggukkan kepala. Datuk tidak berani menjamah benda-benda itu. Datuk seluk saku bajunya sebelah tangan. Terima kasih kerana mendengar daripada mula hingga habis. Alhamdulillah selesai jilid yang kedua. Rasanya makin suspend dia punya cerita ni kan. Dah tak boring dah ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Episod jilid yang ketiga. So standby lah. Saya tak nak bacakan lagi tajuk dia ni. Kita standby, okay? Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow saya dalam channel satu lagi tu ya. Nota Khalifah. Terima kasih.